Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani, salam JPN Melaka Bidara, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Jadi Alhamdulillah petang ini merupakan sesi khusus untuk rakan-rakan bagi sekolah yang telah dipilih oleh SSTP Melaka untuk dijadikan sekolah fokus bagi JPN Melaka lah. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya sebab sekolah rakan-rakan dipilih. Jadi petang ni kita akan bincangkan serba sikit, saya akan maklumkan serba sikit apa sebenarnya sekolah fokus kluster pendidikan digital ni ataupun secara umum sekolah fokus SSTP Melaka, dan juga kita akan terus buat pengisian berkaitan dengan instrumen yang telah dibekalkan. Ni sebelum tu saya kenalkan diri saya terlebih dahulu, saya Cikgu Malik. Sebelum ni saya bertugas di SK Teluk Berembang, tapi sekarang saya telah pun naik ke PPD di USTP ni. Okey, baru 3 bulan, nak masuk 4 bulan dah. Jadi Alhamdulillah lah, buat masa ni saya bertugas sebagai salah seorang pegawai lah bersama dengan Cikgu Kamarul dan juga Puan Faizah, di dalam kluster pendidikan digital untuk USTP PPD Alor Gajah. Baik, jadi untuk hari ni rakan-rakan, kita pergi dulu. Saya nak ditugaskan untuk mengingatkan tentang perkara ini sebab ramai yang tidak maklum berkaitan dengan JPN, hashtag baru JPN Melaka, iaitu JPN Melaka Bitara. Jadi secara ringkas, ini adalah apa yang dinamakan sebagai Bitara lah, daripada aspirasi KP kita atau pengarah pendidikan kita, Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad. Jadi kita boleh lihat kat situlah berkaitan dengan berilmu, pengetahuan aras tinggi, kreatif, kritis, jati diri, artikulasi dan sasiah mulia. Jadi ini adalah perkara-perkara yang melibatkan atau diambil untuk dijadikan Bitara tadi tu. Jadi selepas ni dah tak ada dah hashtag JPN Melaka Jana Kerajaan nombor 1. Di lepas ni kita gunakan JPN Melaka Bitara. Baik, seterusnya berikut adalah carta organisasi bagi SSTP Melaka. Okey. So nanti rakan-rakan saya akan bekalkan dengan link kepada presentation ni, nanti bolehlah disemak dan juga buat perbincangan lah bersama dengan PGB nanti. Okey. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan atau sebarang masalah, boleh terus rujuk kepada pegawai yang terlibat lah. Baik. Untuk PPD Alor Gajah pula, seperti yang saya maklumkan tadi, ini adalah senarai pegawainya. Okey. Selain daripada kluster pendidikan digital, kita juga ada TVPSS dan juga Nilam yang dipimpin oleh Cik Rizal dan juga Cik Izwan. Jadi untuk hari ini kita hanya akan bincangkan berkenaan dengan kluster pendidikan digital. Baik. Tentang kriteria pemilihan sekolah, ini adalah apa yang SSTP sendiri tetapkan. Jadi pilihan ni bukan kami pandai-pandai pilih, cikgu. Pilihan ni sebenarnya datang daripada pihak JPN, daripada SSTP sendiri, dan mereka telah tetapkan kriteria-kriteria berikut. Kalau cikgu-cikgu boleh lihat. Okey, sebelum tu sekejap, saya nak buka satu slide saya. Okay. So daripada sini dia ada 4 bahagian, iaitu pengurusan pendidikan digital ataupun lebih kepada Digital Competency Score, DCS. Kedua ialah pengurusan pusat sumber sekolah, diikuti oleh pengurusan TV, PSS sekolah dan juga pengurusan pelantar pembelajaran maya ataupun kita lebih kenali sekarang dengan D5. Jadi daripada 4 bahagian ni, 2 bahagian yang kita akan buat bimbingan pada hari ini, iaitu pengurusan pendidikan digital DCS dan juga pengurusan pelantar pembelajaran maya ataupun D5. Okey. Baik. Suka saya nak kongsikan
ini adalah sebelum kita pergi lebih jauh, ini adalah maklumat yang digunakan untuk menilai mana sekolah-sekolah yang diambil sebagai sekolah fokus. So kalau tuan-tuan berminat untuk melihat maklumat ini, saya sendkan linknya di dalam Meet sekarang dan juga melalui grup kita. Jadi rakan-rakan boleh buka, okey, dan semak maklumat sekolah masing-masing. Okey, mainly kita memfokuskan kepada perkara-perkara di sinilah, okey, berkaitan dengan pencapaian DCS kognitif, DCS teknologi, DCS kewarganegaraan, login delima, murid dan juga guru. Ini adalah fokus utama bagi kami lah di bawah kluster pendidikan digital. So kami juga ada sediakan dashboard kami sendiri untuk tujuan tersebut. Okay. Seperti mana yang kami dah kongsikan sebelum ini, ini adalah maklumat yang setakat ini saya kira sebagai terkini lah. Okay. Sebab maklumat ni saya uruskan sendiri berdasarkan kepada maklumat yang kita ada di peringkat PPD. Okay. Kalau kita semak pada data kebangsaan, mungkin ada sedikit perbezaan lah sebab mereka update data tersebut dalam tempoh masa sekali dalam 2 minggu atau sekali seminggu. Okay. Macam data yang kami pegang ni kita boleh update hampir nak buat setiap hari pun boleh lah, insyaAllah. Okay. Jadi lepas ni kita akan banyak merujuk kepada data yang ada pada kami lah. Sebagai contoh, kita lihat kat sini kita ada 10 sekolah. Jadi contohnya kita nak lihat, saya ambil contoh sekolah Melekit. Contoh sekolah Melekit. Jadi dekat sini kita tahu yang sekarang ni dah 100%, alhamdulillah, tahniah. Cuma yang jadi kita punya fokus ialah pada DCS. Yang ni pun saya nak tanya juga ni kalau Cikgu Saluddin ada. Sebab dia ada misteri sikit ni kat sini. Tahun 2020 ada 41 orang ambil, tapi setakat ni daripada data yang kami terima tiada markah ke murid ni tidak ambil. Tu semua saya nak cuma nak tahulah kalau Cikgu Saduddin boleh bagi pencerahan. Assalamualaikum. Buat masa ni saya pun tak ingat, saya akan cuba tengok balik lah sebab tak rancang nak jawab soalan untuk petang ni lah. Okey, tak apa. Sebabnya ini data yang kami ambil daripada, sebab DCS ni dia peringkat kebangsaan, jadi maklumat ni dia ambil daripada MDEC sendiri. Jadi bila MDEC dia sediakan macam ni, kami keliru juga ni bila tiba-tiba tak ada markah kan. Tapi tak apa, kita sama-sama semak. Seperti mana yang kita, apa isu sebenarnya? Okey, DCS ni dia ada beberapa komponen. Dia ada komponen kognitif, komponen teknologi, komponen kewarganegaraan digital. Okey, so 3 komponen ni menjadikan markah keseluruhan yang ada lah, yang sebelah bawah ni. Okey, kalau kita lihat kebanyakan sekolah nanti untuk tahun, kita ambil tahun yang semasa lah, tahun 2022. Jadi markah yang timbul sekarang kalau kita lihat semua bawah, ada satulah sekolah Ladang Kemuning Kru di bawah 3, di bawah 3. Yang lain melepasi tiga markah dikira sebagai pencapaian yang sederhana. Okey. Ataupun nak kata memuaskan pun baiklah, senang baik. Kalau memuaskan mungkin 4 yang ke atas. Kalau cemerlang tu yang dapat 5, memang cemerlang lah. Tapi apa yang sebenarnya yang menjadi harapan oleh SSTP lah untuk kita cuba menaikkan markah DCS bagi sekolah-sekolah yang difokuskan ini. Terutamanya bagi markah kognitif. Bagi markah kognitif. Kalau kita dapat lihat kat sini, markah kognitif kebanyakannya kalau kita ambil contoh pada tahun 2021 lah. Untuk 2021 kebanyakan bawah daripada 3. Cuma ada 2 sekolah saja yang melepasi 3 markah ni lah, 3 mata ni. Yang lain semua bawah 3. So kenapa kognitif ni kurang? Dia bermaksud bila kognitif ni murid kita tidak dapat menjawab soalan yang mungkin
tricky ataupun memerlukan coding, memerlukan pengaturan dan sebagainya. Kalau cikgu perasan siapa yang ambil soalan DCS ni untuk sekolah rendah lah, saya rasa untuk sekolah menengah pun lebih kurang sama kat soalan dia. Dia ada soalan kalau kognitif ni, soalan susunan kotak, soalan roket, soalan untuk mengalihkan barang alien yang 3 tu kalau cikgu perasan. Itu soalan-soalan kognitif. Bagi soalan teknologi contohnya, okey, ni kognitif tadi. Bagi soalan teknologi, hampir semua tadi saya refer pada teknologi. Ni kalau soalan kognitif, semua sekali bawah 3 je. So bila semua sekali bawah 3 ni, maknanya kita nak cuba mempertingkatkan tahap dia sehingga dapat lebih daripada 3 markah, 3 mata. Kalau kita lihat tahun 2022 juga hampir sama. Kebetulan hampir semua sekolah berada di bawah 3 markah, 3.0. Dia yang sebaiknya kita nak cuba tingkatkan untuk tahun ni, untuk result tahun ni lah, cuba naikkan sehingga 3 ke atas. Baik, untuk kognitif ni macam saya kata tadi, soalannya melibatkan soalan-soalan yang berbentuk kod, soalan-soalan yang berbentuk maklumat yang perlu dicerakinkan. Kalau soalan teknologi ni pula, kalau cikgu perasan tentang contohnya ada satu soalan berkenaan dengan port apa kita nak guna. Kalau kita nak simpan bahan, kalau kita nak betulkan display, tu antara soalan-soalan yang berkaitan dengan teknologi. Ya, saya setuju kalau benda tu tadi dah ke belakang. Kalau kita lihat, sebab sekarang ni murid-murid kita pun dah tak banyak guna komputer desktop kan, banyaknya guna laptop, guna iPad, guna Android tablet, guna handphone, kebanyakannya handphone lah. Jadi dia main swipe je, dia tak tahu berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan teknologi ni. Dan ini juga indikasi di mana kekurangan atau kurangnya masa murid tadi untuk bersama dengan mungkin alatan yang berkaitan dengan ICT lah, sebab terutama saya dulu macam dekat Teluk Rembang pun mempunyai masalah yang sama, kekangan yang sama di mana kita hanya ada peralatan yang terhad untuk kita tunjukkan pada murid. Kemudian dengan jadual waktu yang kita kadang-kadang ada yang tak siap lah, ada yang tak digunakan pun, dah buat pun tak ada yang masuk, contohnya sebab tak ada internet lah, alasan komputer rosak dan sebagainya. Tapi bila dah ada pula peranti tu diganggu pula, ada pula gangguan-gangguan lain contohnya kan, macam kita kena buat urusan-urusan lain. Sebab kita kalau ingat tempoh hari saya dah kumpulkan data berkenaan dengan jawatan-jawatan lain yang cikgu pegang. Jadi saya faham mungkin cikgu juga ada pegang pejawatan yang berbeza-beza. Ada yang aksi sukan dalam masa yang sama, pegang kelab robotik, pegang bahagian ICT, satu sekolah kena pusing, kena betulkan komputer orang lain. Jadi benda-benda ni menjadi kekangan pada kita lah. Bila bertambah-tambah kerja-kerja yang bukan di dalam skop tugas kita, tapi kita perlu buat untuk bantu orang lain. Itu antara sebab-sebab yang kita boleh dapatkan lah. Dan akhir sekali untuk kewarganegaraan digital ni cikgu, dia lebih kepada keselamatan cyber lah, keselamatan di online. Adakah kita perlu berkongsi maklumat dengan orang lain di media sosial contohnya, ada soalan macam tu. Apa yang kita perlu buat masa dalam makmal komputer, amalan-amalan baik yang kita kena buat. Adakah kita patut menggunakan printer tanpa kemerahan guru contohnya. Itu antara soalan-soalan yang keluar lah. Jadi kewarganegaraan digital ni lebih open, lebih pada keselamatan sosial dan juga cara murid tu tadi mengendalikan alatan ICT dan juga diri dia semasa online. Jadi 3 perkara ni kita nak bagi orang kata penumpuan lah pada tahun ini supaya kita boleh dapat maknanya untuk 10 sekolah ni tadi kita dapat menaikkan markah DCS, kita buat sedikit lonjakan, kita cari mana sekolah yang tadi boleh membantu ataupun ada idea-idea yang bagus, kita gunakan sama-sama supaya murid-murid ni tadi kita boleh dapat tingkatkan lagi pencapaian DCS dia. Okey, selain daripada tu, untuk benda yang sama kita dah dibekalkan dengan D5 sebenarnya. Dalam D5 tu kalau ikutkan ada pelbagai perkara yang boleh bantu kita untuk menaikkan DCS ni tadilah. Tapi
itulah samalah seperti mana sekarang ni, keadaan sekarang kita tengah bermit ni sekarang ni, ramai yang akan berfikir oh ni tugasan baru, nak kena buat KPI baru, kena ada mesyuarat baru. Tak cikgu, kami tak minta cikgu buat benda tu, kita cuma nak buat bimbingan. So lebih kepada hari ni kita akan ada instrumen yang cikgu kena isi, kita akan beri masa kepada cikgu lebih kurang seminggu sehingga 14 hari bulan minggu depan untuk kita dapatkan maklumat tu semula supaya kita boleh rancang bimbingan yang kita boleh buat untuk sekolah. Okey, bimbingan yang dimaksudkan ini termasuklah cikgu, kalau cikgu perlukan bantuan kami untuk mengajar murid-murid contohnya berkaitan dengan ICT, atau cikgu nak buat bengkel untuk rakan-rakan guru. Terutama sekali sekolah-sekolah yang masih lagi ada masalah login, sebagai contoh sekolah Ganun. Terlihat masih ada lagi guru yang tidak, guru yang belum login lagi dan juga murid contohnya kan. Jadi kalau kita nak contohnya nak buat libat urus ke, perlukan bantuan, kita boleh bantu cikgu kita boleh bantu seperti mana yang Teluk Berembang tempoh hari buat contohnya. Mereka jemput balik saya untuk berikan sedikit ceramah pada hari Sabtu untuk buat libat urus. Boleh cikgu, tak masalah. Kalau cikgu rasa cikgu belum buat libat urus lagi, kita nak buat beramai-ramai melalui Meet, boleh cikgu, kita boleh masukkan 500 orang. Kita guna tenaga pakar yang kita ada. Kalau tak boleh, saya sendiri pun boleh, insyaAllah. Sebahagian mana yang kita boleh nyatakan pada ibu bapa tentang penggunaan, contohnya kita boleh tolong ajarkan, boleh tunjukkan apa aktiviti-aktiviti yang disediakan. Sebagai contoh aktiviti cikgu sementara tu saya buka kejap. Kita ada sediakan bahan-bahannya cikgu dekat laman kluster pendidikan digital kita. Sebagai contoh, untuk bahagian pelantar pembelajaran ni, kalau kita lihat, kita ada sediakan ni cikgu, 10 aktiviti menarik dengan ID Delima ni. Jadi rakan-rakan boleh terus buka, semak, kongsikan dengan ibu bapa. Mereka yang dah login apa semua, dia boleh gunakan ni untuk buat semakan, untuk buat aktiviti dengan anak di rumah menggunakan ID Delima masing-masing. Dan pautannya kita dah sediakan siap-siap di sini, boleh terus akses menggunakan ID Delima murid tadi. Okey. Dan antara aktiviti yang saya sarankan sangat-sangat adalah sebagai contoh ini Minecraft for Education. Mungkin ada yang bercadang untuk masuk pertandingan, bolehlah mengikuti program-program ni. Kalau itu terlampau berat, tak apa cikgu, kita ada ini, Interland. Interland ni memang ada dalam Google Delima kita, Delima murid. Kita boleh masuk dan kita boleh pelajari tentang keselamatan cyber. Saya memang tiap-tiap tahun, bila saya ada peluang, dulu masih saya kat sekolah, memang saya akan masuk ke dalam program ni untuk kita ajar anak-anak. Dia dalam bahasa Inggeris, tapi kita boleh guide lah. Macam saya dulu, saya memang mengajar bahasa Inggeris, jadi saya gunakan masa saya itu untuk kita ajar dia tentang keselamatan cyber. Jadi kita boleh gunakan lah laman internet ni sebab dia berbentuk permainan. Jadi murid tu boleh buat sendiri di rumah atau buat dekat sekolah. Kalau cikgu nak buat program contohnya yang senang cerita, program yang khusus untuk internet ni pun tak apa cikgu. Kalau ada kelebihan di sekolah, contohnya ada peranti yang lebih, murid-murid boleh guna internet kuat, tak salah, boleh gunakan. Baik. Selain daripada tu, kita ada Hour of Code. Hour of Code ni kalau cikgu-cikgu tak biasa, tak pernah dengar, Hour of Code ni adalah satu platform di mana kita belajar mengenai kod, macam mana kita buat coding untuk nak buat animasi, nak buat pergerakan, nak belajar tentang AI. Jadi ada macam-macam lah pilihan dekat Hour of Code ni. Ini juga salah satu aktiviti yang sangat-sangat menarik yang kita boleh buat di sekolah. Kita nak ulang setiap bulan pun boleh sebab Hour of Code ni dia menyediakan sijil. Bila dia sijil tadi, yang Interland pun ada sijil, tapi Hour of Code ni tadi diiktiraf di peringkat dekat dalam KPM dan diberikan sijil peringkat negeri. Cikgu boleh masukkan PAJSK untuk murid, bagi terutamanya tahun 456 tu boleh direkodkan satu daripada aktiviti tersebut sebagai peringkat penyertaan di peringkat negeri lah. Okey. Kemudian kita ada juga
kalau ada, kadang-kadang kita ada program Our Code ni yang dianjurkan oleh badan-badan tertentu di peringkat kebangsaan, yang itu kalau cikgu dapat sertai, murid-murid sertai, mereka boleh rekodkan ke peringkat kebangsaan pula. Okey. Baik. Seterusnya, ni pun ada, ni sebenarnya tak salah saya belum tutup lagi. Kalau cikgu nak mohon, sebab sekarang ni sangat bagus juga ni, belajar tentang buat animasi secara online menggunakan platform Delima juga. Dia ada guna Powtoon, ada guna macam-macam aplikasi animasi. Saya rasa cikgu lebih arif daripada saya lah tentang itu. Okay, selain daripada tu, saya juga menggalakkan kalau cikgu bawa anak-anak murid untuk menggunakan laman contohnya MakeCode ni. MakeCode ni tadi disediakan juga tutorial-tutorial. Kalau cikgu biasa dengan perkataan Microbit, dia dalam ni ada banyak tutorial berkenaan dengan Microbit ni yang boleh dipelajari oleh murid-murid lah. Okay. Kemudian kita juga ada Scratch online, pun sama juga, dia ada beberapa tutorial yang boleh diikuti oleh murid berkenaan untuk mencapai objektif dia lah, buat animasi, ada yang buat digital storytelling dia menggunakan Scratch, ada yang buat kod untuk belajar menggerakkan pagar lah, apa dah macam-macam. Sebab Scratch ni memang ada dalam silibus kita, tak salah saya bawah RBT. Sebab sekarang ni yang tiada ialah TMK lah. TMK memang dah pupus terus. Cuma dia masukkan ke dalam elemen-elemennya, dia dah dimasukkan ke dalam RBT. Jadi kita boleh gunakanlah platform ni untuk kita buat pembelajaran. Baik. Selain daripada itu, sementara kita ada kat sini ni, saya nak tunjukkan juga berkenaan dengan maklumat-maklumat yang ada. Contohnya, di bawah pelantar ni kita juga telah sediakan satu dashboard. Selepas ni kita akan rujuk pada dashboard ini saja apabila kita buat laporan setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu atau sebulan sekali itu, kita akan rujuk kepada maklumat ini, di mana seperti yang sebelum-sebelum ni Cikgu Kamarul dah hantarkan maklumat-maklumat ni, ini berdasarkan pada maklumat di peringkat kebangsaan. Tapi ramai juga yang kurang faham tentang macam mana dia berlaku, sebab dashboard yang dibekalkan pada kita di peringkat sekolah, dia tidak update automatik selepas kita buat perubahan apa-apa. Contohlah pihak dalam laporan menyatakan ada ramai cikgu yang tak login lagi kan. Jadi bila kita dah minta dia orang login hari yang sama, kita tak boleh nak semak. Sebab apa kita tak boleh semak? Sebab data tadi itu dia tidak automatik ubah dekat dashboard. Dia hanya akan ubah setiap hari Selasa minggu berikutnya. Jadi apa yang kita buat minggu ini hanya akan nampak pada minggu depan. Jadi kebanyakan daripada kita rasa benda tu macam sia-sia lah pula kan. Bila kita buat kita dapat tengok. So kami dekat PPD Alor Gajah sentiasa mencari ruang dan peluang untuk mencari penyelesaian yang tuntas lah pada perkara itu. Jadi kami cuba bina satu dashboard sendiri seperti ini. Sebagai contoh, kita akan lihat contoh ni, ini salah satu sekolah yang terlibat iaitu Datuk Dor Said. Ini adalah data yang terkini yang saya buat pagi tadi. Pagi tadi kita dah ambil, kita dah rekod, kita dah ambil ni maklumat ni daripada Google Admin. Jadi semua maklumat yang keluar ni dah hasilnya daripada kita keluarkan daripada Google Admin kita sendirilah. Lepas tu kita binakan dashboard ni, kita tahu siapa yang masuk, berapa ramai yang masuk, siapa yang belum masuk. Okey, dan kalau kita nak lihat setiap bulan pun contoh berapa ramai pengguna yang aktif pun boleh. Contoh sekarang kita boleh lihat untuk bulan 7 saja ada kita tahu ada 51 orang murid yang login pada bulan ini. Kalau bulan lepas contohnya kita boleh lihat ada 174. Mungkin masa tu murid-murid tingkatan 1 dibuat dalam libat urus. Jadi kita tahulah cikgu terlibat atau tidak, ada membuatkan libat urus atau tidak dan sebagainya. Kita boleh buat telahan lah, telahan awal. Jadi kalau kita buat pertanyaan, okey, kita tahulah maklumat tu memang betul sama. Dan cikgu juga dipersilakan untuk semak. Saya akan share juga link ini nanti di dalam grup supaya cikgu boleh semak, atau cikgu boleh terus saja pergi pada laman kluster pendidikan ni, dan apabila cikgu berada kat pelantar pelajaran dekat bahagian laporan ni, status login ni, nanti tekan je pada butang ni, dashboard login ni kan, dan dia akan berada di situ untuk cikgu buat semakan. Jadi tak jadi masalah lah untuk cikgu nak semak
apa-apa maklumat berkaitan dengan sekolah cikgu, dan jika ada maklumat yang salah, contohnya guru tadi dah berpindah, macam tadi saya berurusan dengan Cikgu Sadruddin berkenaan dengan sekolah Melekit, ada yang gurunya tadi berpindah, ada yang gurunya dah meninggal dunia. Jadi cikgu boleh maklumkan je sama ada pada saya atau Cikgu Kamarul, kita akan terus ubah pada dashboard kita sendiri. Jadi kita boleh dapat maklumat yang paling tepat lah tentang keberadaan guru yang sebenar dekat sekolah cikgu dan jumlah murid yang sebenar. Jadi cikgu rajin-rajinlah semak. Lagi-lagi kalau cikgu dah buat perubahan contohnya. Lepas ni kalau cikgu ada buat perubahan, cikgu dah jalankan program, cikgu dah minta guru-guru ni login. Mungkin sebelum ini kita tak mampu nak update terus maklumat tersebut, cikgu boleh maklumkan pada kami untuk kita buat kemas kini. Dan saya sendiri sebagai salah seorang yang membina tapak ini, saya akan buat kemas kini hampir tak adalah kata setiap hari, mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali saya akan cuba lihat dan update data ni. Paling lewat pun seminggu sekali. Tapi kalau ada request, saya akan terus buat pada hari yang sama, insyaAllah, supaya rakan-rakan dapat lihat data tersebut live. Nak kata live pun taklah, bohong lah kata live kan. Jadi kita dapat tengok serta-merta lah pada hari yang sama, sebab ada antara guru besar, ada yang antara pengetua yang request berapa banyak login kita guna untuk apa, ada berapa ramai, sebab dia orang penting sangat login ni kan. Jadi kita buatlah kaedah ni supaya kita senang untuk berurusan. Ini untuk memudahkan cikgu untuk berurusan dengan pentadbir nantilah. Jika ada perkara-perkara yang berbangkit, ada perkara-perkara yang cikgu nak utarakan pada mereka, nak bagi penekanan, contohnya ini cikgu ni memang tak masuk lagi, dah dimaklumkan seminggu dah tapi tak pakai lagi apa. Jadi boleh gunakan ni sebagai bukti pelaporan cikgu terpulang. Baik. Itu antara usaha-usaha lah. Selain daripada kita ada sediakan juga satu bot Telegram carian ID Delima. Kita dah siapkan, cikgu boleh kongsi. Sekejap lagi saya akan kongsikan link bot tersebut. Tapi ia tak wajib, kita sediakan untuk membantu cikgu. Mungkin ramai yang buat, saya faham ada yang buat macam tempoh hari satu kunjungan bimbingan yang saya buat dekat sekolah Osman Syawal, ada dimaklumkan macam mana dia buat password. Lepas tu saya pergi sekolah lain pun lebih kurang sama juga. Ada yang pengguna-pengguna je yang menggunakan password yang sama untuk satu sekolah. Saya faham cikgu, itu untuk memudahkan cikgu, memudahkan juga semua orang. Cuma pastikan bila cikgu menyebarkan maklumat tersebut, dia selamatlah. Okey. Selamat untuk murid terguna, selamat untuk semua orang guna. Sebab kadang-kadang bila kita gunakan satu password dan dia pula boleh cari ID tersebut melalui data studio, contohnya local studio ni, dia tahu dah, oh tu password anak jiran sebelah dia pun nak meneki, kita tak tahu dia nak buat apa. Tapi yang bot yang kami sediakan ni berdasarkan untuk carian kita setkan sebagai dia boleh cari menggunakan nombor MyKid murid. Maknanya hanya anak dia sajalah insya-Allah yang dia akan cari, itu satu. Yang kedua, kita galakkan cikgu berinteraksi lah dengan ibu bapa apabila buat reset password. Kalau boleh jangan buat password yang sama, elakkan daripada buat demikian sebab tak selamat. Dari satu segi dia memang tak selamat bila cikgu buat. Walaupun password tadi susah nak ingat, tapi saya sarankan macam saya dulu dekat sekolah lama, kita buat yang mudah tapi dia kena ingat. Contohnya macam saya dulu saya gunakan email tu kan ada nombor, email ni ada nombor kat dalam dia, nombor budak ni kan. So nombor budak ni kita gantikan, M depan ni saya tak guna, belakang ni saya tak guna, belakang ni saya gantikan dengan alias kod sekolah contohnya, atau alias singkatan nama untuk sekolah. Yang itu je sama, yang depan ni berubah ikut ID dia. Kalau cikgu nak belajar macam mana saya buat tu secara automatik untuk satu sekolah, boleh cikgu PM tepi depan ni, kalau kita cari masa, kita buat bimbingan khusus untuk cikgu. Untuk 10 sekolah yang terlibat ni, senang cerita, cikgu nak minta apa bantuan, kalau selagi mana saya boleh bantu, saya akan bantu. Asalkan benda tadi boleh, yang saya boleh bantulah. Kalau benda tu saya tak boleh bantu, saya akan rujuk pada orang lain. Okey, saya bagikan keutamaan ni hanya untuk sekolah-sekolah cikgu saja. Untuk esok, untuk soalan lain buat masa ini saya tidak buka
bantuan seperti ini. Mungkin kita akan bantu daripada segi aplikasi bot tu saja, tapi untuk yang khusus saya berikan keutamaan kepada rakan-rakan untuk 10 sekolah ni, untuk kita bantu sepenuhnya. Baik Cikgu, cukup sekadar itu untuk penerangan utama. Sebelum kita berpindah kepada borang yang kita perlu isi, okey, yang saya nak tunjukkan, ada soalan tak? Assalamualaikum. Saya nak menjawab tadi soalan yang berkenaan 2020 tu kosong kan. Buat masa ni yang saya berjawab adalah saya dilantik pada 31 Mac 2021. Jadi itu saya akan rujuk, maksudnya masalah yang timbul itu saya akan rujuk kepada saya punya FT yang sebelum ni lah. FT dan juga cikgu ICT yang sebelum ni. Sebab saya terkejut tu bila tanya saya tak dapat jawab sebab saya tengok data-data saya dalam laptop, saya tak ada data berkenaan itu. Jadi saya tengok balik surat pelantikan ya, mungkin saya betul sebab dia dah sebelum yang saya lantik lah. Jadi saya akan tengok balik kemudian lah. Itu saja untuk masa sekarang lah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cikgu Sadruddin. Dia macam tu juga kami sebenarnya. Kami cuma dapatkan maklumat tu daripada pihak SSTP sebab data tadi seperti mana yang kami dimaklumkan, data tu tidak dibina oleh SSTP sendiri. Dia untuk melibatkan satu Malaysia. Jadi kita kena berhubung dengan pihak BSTP di KPM untuk memastikan nak dapatkan maklumat tu lah. Tapi bila ada maklumat tu, jangan risau, tu hanya untuk panduan saja supaya kita boleh buat target yang terkini. Lagipun target untuk tahun lepas ada, jadi tak ada masalah lah. Okay. So cuma untuk kepastian saja, bila kita dapat tu kita boleh buat perbandingan apa yang mungkin cikgu yang lama tu buat, apa yang kita boleh tambah baik lah. Okay. Baik, saya rasa borang ini telah pun masuk di dalam Telegram tadi, saya buat schedule. Jadi rakan-rakan boleh semak di situ borang instrumen ni. Kalau boleh buka sekali dengan semasa saya terangkan ni, alhamdulillah lagi baik. Kalau cikgu nak cuba isi, saya cadangkan guna macam saya guna aplikasi ni iaitu Foxit ni, dan saya guna bahagian fill and sign ni lah. Okey, fill and sign ni, yang ni untuk teks, yang ini untuk cikgu buat penandaan sebelah kanan, sebelah sini tanda right atau bulat ni. Dan hanya ada satu sekolah saja yang tidak perlu mengisi borang ini sebab saya dah pergi ke sekolah tersebut iaitu SJKT Pulau Tebong. Itu satu je sekolah yang tak perlu isi sebab kita dah pergi, Pekan Tebong, saya dah pergi ke sana dan kita dah buat sesi ni bersama dengan beliau. Terima kasih kepada Cikgu Basanta sebab melayan saya hari itu. Jadi dapatlah kita maklumat tersebut. So maklumat ni kita nak buat apa? Untuk makluman cikgu, bila kita dah kumpulkan maklumat ni nanti, kita akan hantar kepada pihak SSTP. SSTP akan ada bahagian dia sendiri, kami juga akan ada bahagian kami sendiri, dan cadangan-cadangan untuk bimbingan seterusnya kita akan sampaikan pada mereka. Sekiranya kita perlu berbengkel satu hari, pihak SSTP saja yang boleh keluarkan arahan dan keluarkan bajetnya, dan saya harap adalah sebabnya bila ada macam tu kita senang nak berkomunikasi, bila berdepan lagi senang, dan cikgu-cikgu juga mungkin boleh menumpukan perhatian untuk buat penambahbaikan lah, ataupun mencambahkan idea dan sebagainya daripada bengkel yang kita jalankan nanti. Okey. Baik, untuk page ini, page yang pertama ni cikgu seperti biasa, cikgu boleh masukkan, kalau cikgu nak print, cikgu nak print kemudian baru isi pun tak ada masalah. So nama pegawai yang cikgu kena libatkan sini ada 3. Satu ialah guru besar atau pengetua, yang kedua nama cikgu sendiri, dan juga kalau cikgu adalah admin delima, jadi 2 je lah nama kat situ. Kalau cikgu adalah guru ICT dan juga admin delima, orang lain kena buat 3 nama lah. Okey. Dan bahagian ni tak perlu ubah, pengurusan pendidikan kita ni on saja. Masukkan kod institusi kita, kod sekolah kita, nombor telefon, kalau nombor fax pejabat sama, macam biasalah. Email yang moi.gov.my tu juga kod sekolah, alias, lepas tu ada moi.gov.my tu. Dan tarikh konsultasi ni cikgu biarkan kosong terlebih dahulu. Okey. Yang penting bahagian yang atas, yang lain-lain lah, nama pegawai, kod institusi, dan juga nama dan alamat institusi tadi. Okey. Baik, seterusnya boleh saya tanya dulu. Kan saya masih lagi belum dapat guru besar yang baru. Jadi nama pegawai tu nama saya seorang sahaja ataupun dengan ni JPKM. JPKM, okey, baik. Terima kasih.
Sebab apa, kalau ikutkan untuk melekit sebenarnya dah ada nama besar dan ada pejawatan tu dah ada, masalahnya orang ni tak sampai-sampai lagi dan saya sendiri pun tak tahu. Nanti saya cuba usahakan lah buat masa ni, nanti masukkan ni dulu, JPKM dulu. Okey. Kemudian kita pergi pada bahagian ni. Kalau cikgu-cikgu perasan nombor untuk ni, untuk helaian ni dia sedikit pelik. Daripada nombor 2 dia lompat terus nombor 7 kat bawah ni kan. Okey, sebelum ada yang tanya, dia ada dua bahagian. Satu ialah PBPSS dan juga nilam. Ada banyak lagi cikgu. Jadi cikgu boleh bayangkanlah berapa muka surat. Daripada muka surat 2 hingga muka surat 7 kan. Jadi kita untuk cikgu, untuk bahagian kami kita akan uruskan kepada derima dan sebagainya lah. Okey. Mungkin cikgu juga bertanya kenapa kami tak bergerak serentak. Sebab penilaian dan juga perkara yang difokuskan amat berbeza. Dan satu lagi ialah memang untuk USTP di Alor Gajah kita dah buat pengkhususan, jadi tidak menimbulkan apa-apa masalah lah cikgu. Yang ni pun kita tidak perlu meletakkan, seperti yang saya kata tadi, cikgu tak perlu meletakkan sebarang KPI. Okay. Cikgu tak perlu ubah apa-apa, cikgu tak perlu tambah program, tambah PSO. Nanti kan ada pula jadi isu, saya kena buat plan strategik baru dah apa semua tak timbul cikgu. Kita tak minta satu pun. Yang kita nak ialah maklum balas cikgu saja. Bila cikgu beri maklum balas tu, dari situ kita rancang apa benda kita nak buat. Dan bukan cikgu yang merancang pihak PPD USTP yang akan rancang. Kita akan lihat pada keperluan cikgu, kita akan tackle keperluan cikgu. Jadi 10 sekolah ni sebenarnya 10 sekolah yang memang terpilih. Kita datang bantu, bukan kita datang nambah masalah cikgu. Baik, dekat sini untuk pengurusan derima, perkara yang cikgu kena lihat dan perhatikan kalau cikgu dah buat ID derima ni dan dah diedarkan tempoh hari, saya rasa ramai yang dah buat libat urus, jadi tandakanlah pada ya. Saya tunjukkan dia punya demonstrasi lah. Kalau saya nak tanda, saya boleh tanda gini je. Okey, saya tanda kat luar ni. Lepas tu, kalau cikgu nak gerakkan dia, cikgu boleh gerakkan dia ke dalam macam tu. Kalau cikgu perasan, kalau ada kotak ni dia automatik. Ini kalau saya guna software ni lah, mungkin software cikgu lebih canggih. Cikgu boleh gunakanlah software cikgu mana yang bersesuaian untuk cikgu senang menanda ataupun memasukkan maklumat yang diperlukan. Jadi macam saya suka macam itulah. Baik. Seterusnya berkenaan dengan senarai pengguna terkini, kalau yang lebih baik setiap satu item ni kalau cikgu boleh letak di dalam bentuk fail, okey. Kalau cikgu tak ada fail, cikgu jangan pening-pening. Cikgu buat dalam digital pun dah cukup dah. Cikgu dah buat pun libat urus, cikgu dah ada senarai pengguna, dapat cikgu tunjukkan pada kami masa kami datang hadir buat bimbingan di sekolah, dah cukup dah. Dia bukan, seperti yang saya kata tadi, bukan nak menambahkan lagi kerja cikgu. Benda yang dah sedia ada tu yang kita nak lihat. Okey, keselamatan ID juga ni yang saya ingatkan tadi. So kalau boleh ubah, kalau boleh ubahlah. Yang kami tak boleh bantu ialah untuk mengubah password tadi secara vokal. Hanya pihak DSTP saja yang boleh buat macam tu. Tapi kalau cikgu macam saya dulu, saya setiap kali masuk tahun 1, saya akan buat seorang-seorang, saya akan ubah password dia kepada format yang saya nak. Kemudian saya login terus pada hari yang sama. Jadi murid tadi dah aktif dah pun. Bila kita buat libat urus, email yang dia perlu buat hanyalah untuk masukkan email anak dia dalam handphone dia saja. Dan itu saja yang kita kena tackle. Itu masa saya di sekolah lah. Terpulanglah pada kebijaksanaan cikgu macam mana cikgu nak uruskan. Okey. Baik, laman sekolah. Laman sekolah ni kalau ingat tahun lepas kita ada buat satu bimbingan di PKG Masjid Tanah. Masa tu saya yang bagi talk juga. Masa tu saya masih kat sekolah. Berkaitan dengan laman sekolah di mana kita kena gunakan ID CM1. Saya ulang, kita perlu gunakan ID CM1 untuk buat laman sekolah. Kalau cikgu dah ada laman, cikgu dah ada laman web, tak perlu risau. Yang penting cikgu tunjukkan laman tersebut. Tapi kami memang di pihak SSTP Melaka memang dia nak, yang dia nak ialah kita buat, malah di dekat KPM sekalipun, dia suruh kita atau minta kita buat laman kita melalui Google Site dan perlu ada menggunakan ID CM1. Kalau Google ni tak masalah. Kalau cikgu gunakan, sebelum ni cikgu dah guna ID admin contohnya yang tak ada CM tu, cikgu buat laman, tak ada masalah, cikgu transfer je.
dia punya tu dengan share setting tadi, transfer je ownership pada CM1. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cikgu dah ada buat guna, mungkin sebelum ni cikgu guna email peribadi, email dulu saya buat macam tu pun sama juga, ubah je, transfer je ownership. Tapi yang dalam delima lah, kalau cikgu buat di luar, bukan kita tak bagi, boleh je, tak masalah, asalkan dah ada website tadi, tapi cikgu kena maklumkan. Dan cadangan saya yang paling mudah ialah untuk membolehkan dia berfungsi, sebab kita ada laman delima kita, jadi pastikan cikgu letak pautan laman web yang cikgu dah bina tadi menggunakan mungkin hosting berbayar ke, mungkin cikgu buat sendiri dulu sebelum ni ada domain sendiri ke, cikgu masukkan dia sebagai ikon kat dalam delima cikgu. Itu pun dah cukup bagus dah. Dah boleh tunjukkan yang cikgu dah sediakan laman tersebut. Sebab kita yang paling penting kita nak memperkasakan penggunaan delima tadi. Jadi kalau murid tadi atau site tadi tidak digunakan delima, tapi murid kena akses pergi ke laman delima dulu baru boleh pergi. Mungkin itu antara perkara-perkara yang kita boleh kaitkan dengan penggunaan delima. Okey. Itu yang kita masuk kepada perkara yang kedua tadi, 2.2, penggunaan ID sekolah. ID sekolah ni baru peringkat pertama. Maksudnya semua ID sekolah sepatutnya telah diaktifkan. Termasuk ID temporary cikgu. ID temporary ni ramai yang lepas pandang. Data yang kami ada ialah data bersama dengan ID temporary. Ada sekolah yang masih lagi tak aktifkan ID temporary dia. Kalau boleh cikgu cikgu buat saya makan semula guna dashboard yang kami berikan. Kalau ada ID temporary cikgu yang belum diaktifkan, aktifkan segera. Aktifkan segera untuk elakkan daripada ID tersebut kena ban dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu dia orang tengah buat pemutihan ke, dia orang apa, sebab ada akaun-akaun yang tidak aktif yang langsung tidak dibuka, pihak KPM akan buat pemutihan, akan buat offboarding dia panggil. Jadi dia buat offboarding ni kenapa cikgu? Sebab kita melibatkan lesen yang berbayar cikgu. Untuk pelan Google kita ni kita gunakan pelan EduPlus. Jadi EduPlus ni pelan yang berbayar cikgu. Bila pelan berbayar, dia perlu buat kemasukan baru. Kalau contoh ada cikgu baru dan sebagainya, dia akan buat provisioning tu berdasarkan pada lesen yang dia ada. Sebab tu kita dapati cikgu-cikgu yang masuk lambat tempoh hari, lambat dapat ID tempoh hari, walaupun dia dah masuk daripada bulan 3, ada yang masuk daripada bulan 2. Jadi orang, contoh orang yang ganti saya sendiri, cikgu Samantha dekat Teluk Belembang, dia pun dapat ID dia baru saja awal bulan 6 tempoh hari. Jadi kita kena tahulah, kita kena tahu benda tu supaya kita cepat-cepat, bila kita aktifkan tu senang. Kita senang nak adjust kan. Senang kita nak adjust perkara tu nanti pada masa akan datang. Jadi kita tak nampak lah ada masalah apa-apa pada ID kita boleh guna tanpa sekatan. Baik, untuk 2.3 penggunaan ni cikgu boleh rujuk juga kepada maklumat-maklumat yang ada atau laporan-laporan yang ada sebelum ni cikgu Kamarul ada kongsikan. Okey. Tapi yang sebelah kanan ni kalau kita lihat semak penggunaan daripada dashboard, jadual penggunaan makmal komputer. Jadual ni sebenarnya kita nak lihat penggunaan bagaimana cikgu menggunakan ataupun ada tak disediakan jadual khusus untuk makmal. Sepatutnya adalah bagi guru ICT, saya tak ada masalah. Tapi kalau belum ada, mungkin cikgu pelantikan yang baru dan sebagainya, cikgu cuba usahakan untuk buat satu jadual yang ringkas. Kalau tak boleh memasukkan semua kelas, mungkin cikgu boleh kongsikan untuk murid tahun 456 kalau sekolah rendah tahun 456, ataupun mungkin murid-murid yang melibatkan diri dalam subjek ASK untuk sekolah menengah, dan bagi mereka yang terlibat dalam kelab robotik misalnya atau kelab ICT misalnya, untuk penggunaan di luar waktu sekolah, itu terpulang pada cikgu. Boleh bagi ikut penumpuan yang sesuai untuk sekolah cikgu lah. Okey. Baik, seperti mana dimaklumkan, dalam dashboard tu juga ada dipaparkan, dalam dashboard sekolah fokus ada juga dipaparkan tentang penggunaan Google Classroom. Tapi penggunaan tadi tak penuh cikgu tak penuh sebabkan data tadi tu hanya diambil untuk tahun 2023. Saya sangat percaya dan yakin ada ramai antara cikgu, terutama sekali macam sekolah Melakit, saya sendiri tahu yang mereka ada banyak menggunakan Google Classroom. Jadi
bahagian ni saya pulang kepada cikgu lah. Kita tidak semak pada data tersebut. Cikgu dapatkan data daripada cikgu untuk bilangan kelas Google Classroom tadi. Kalau cikgu ada gunakan Microsoft Teams pun boleh masukkan juga. Manalah tahu ada antara cikgu yang menggunakan Microsoft Teams untuk mengajar masa PDPR dulu, yang masih aktif sampai sekarang. Cikgu boleh listkan juga dekat bahagian ini. Baik, untuk bahagian pembangunan kompetensi ini, bahagian ladap, sekiranya cikgu ada buat perkongsian walaupun sedikit dalam waktu mesyuarat, dalam waktu tu cikgu buat taklimat atau mungkin cikgu buat satu bengkel khas, cikgu catatkan lah. Catatkan ada, kita tak nak tahu bilangan, tapi kita nak tengok kalau cikgu ada pelaporan, alhamdulillah. Kalau cikgu buat macam saya kata tadi, pelaporannya dalam bentuk digital pun kita terima cikgu. Yang penting cikgu dapat tunjukkan pada kami supaya benda tu tadi kita dapat sahkan benda tu berlaku. Baik, begitu juga dengan libat urus bersama ibu bapa dan juga pentadbir sekolah. Kami tak perlu cikgu attach benda ni pada borang konsultasi ni. Kita hanya perlukan cikgu tunjukkan pada kami sandi bila kita buat kunjung bantu ke sekolah. Bila ada, cikgu ada simpan dalam bentuk digital atau dalam bentuk fail bercetak, alhamdulillah, tak ada masalah. Baik, begitu juga dengan promosi. Cikgu boleh abaikan, tak ada dia walaupun dia tulis BLE tapi bukan PROC cikgu dia contohnya promosi ni kalau cikgu ada papan tanda yang cikgu buat hebahan berkaitan dengan derima dan sebagainya, ataupun cikgu mungkin hantar tu dalam bentuk maya di dalam buku classroom pun boleh diterima. Sama lah seperti tadi, kalau ada cikgu boleh tunjukkan nanti. Dan masa cikgu buat pengisian ni, pastikan itulah saya perlu ingatkan juga, bila cikgu buat pengisian ni pastikan cikgu isi dengan jujur. Jadi bila kita datang, kita tak tahu lagi siapa yang bakal ikut kami tu. Mungkin juga ada daripada pegawai SSTP yang akan datang. Jadi kalau cikgu tak ada perkara tu, cikgu tulislah tak ada. Kalau cikgu tanda ada tu, mereka akan ada antisipasi nak melihat perkara tu ada tidak di sekolah. Jadi cikgu kena hati-hatilah bila cikgu isi tu. Sebab kita memang akan turun. Sepanjang bulan Julai ni kita akan gunakan masa yang kami ada selepas 14 hari bulan nanti untuk berkunjung ke setiap sekolah. Kecuali sekolah tadi Pekan Tebong lah. Jadi ada 9 sekolah, tak banyak. Kita orang ada 3 orang. Jadi senang aja kita orang boleh pergi setiap satu sekolah satu. Cuma kami, bila kami dah hantar laporan tu, ada kemungkinan besar pihak SSTP pun akan hantar wakil ikut sekali untuk melihat. Jadi cikgu kena pastikan apa yang cikgu isi tu yang sebenar. Okey. Baik. Kemudian aktiviti ni lagi, aktiviti melibatkan pelantar pelajar maya ni. Tadi saya dah terangkan ada beberapa aktiviti cikgu boleh jalankan secara beramai-ramai. Contohnya cikgu nak guna hour of code, cikgu nak buat interland dan ada macam-macam lagi lah. Kalau cikgu ada melibatkan lagi untuk robotik dan sebagainya. Pastikan murid tadi dia isi, contoh kita buat berkenaan dengan robotik. Kita buat tu secara offline tapi kita minta murid-murid daftar contohnya menggunakan email delima mereka. Jadi itu pun dah melibatkan penggunaan delima cikgu. Jadi itu pun kita boleh ambil kira. Budak-budak daftar dapat sijil melalui email delima. Sangat-sangat senang. Kita tak perlu sampai nanti nak kena buat orang barulah apalah, tak perlu cikgu. Macam cikgu contohnya kita buat satu aktiviti, kita minta murid-murid mendaftar minat menggunakan ID delima mereka. Boleh minta ibu bapa sign up untuk anak mereka kalau melibatkan bengkel berbayar ke, bengkel percuma ke, menggunakan ID delima mereka. Okey. Baik. Seterusnya berkaitan dengan pengurusan makmal komputer, saya rasa semua ni cikgu boleh baca sendiri dan juga lihat. Bahagian ni sebenarnya tidak menjadi pemberatan pada kami berkenaan dengan pengurusan ni. Dia lebih kepada kita nak lihat cikgu guna ke tidak makmal cikgu lah. Kalau ada isu seperti Pekan Tebong itu lagi ada isu, ada kerosakan komputer, dia orang tak ada makmal, dia orang ada pusat akses. Jadi bila ada pusat akses ni ada kekurangan-kekurangan, contohnya tak ada komputer gantian dan sebagainya, pastikan cikgu letak dalam bahagian komen di sebelah bawah sekali nanti. Dan 2 perkara seterusnya, ini tadi makmal komputer dengan pusat akses. Dan 2 perkara seterusnya iaitu hybrid classroom dengan smart classroom ni tidak melibatkan cikgu boleh abaikan. Tidak perlu isi muka surat 10. Saya minta maaf saya tak keluarkan sebab ini bahagian ini memang kami akan lihat. Dan untuk makluman cikgu, ni bukan promosi tapi saya lebih pada nak kongsi lah. Kalau cikgu ada niat nak menjadikan atau nak memulakan hybrid classroom di sekolah. Hybrid classroom ni adalah
di mana kalau murid kita dia tak ada istilah murid kita tidak hadir ke sekolah. Itu yang pertama. Bermakna dia di rumah pun boleh mengikuti pembelajaran hasil daripada apa yang kita buat di sekolah. Kalau cikgu boleh tangkap apa yang saya cakap ni, dia lebih kurang sama macam semasa kita di PDPR dulu, masa pandemik. Tapi apa yang berlaku, kelas berjalan seperti biasa, murid hadir seperti biasa, tetapi kita buat rakaman di sekolah. Kita buat rakaman semasa kita mengajar. Dan salah satu sekolah yang telah pun menerapkan hybrid classroom ni, dan dalam minggu ni dia ada buat TOT untuk cikgu-cikgu dia, ialah sekolah SMK Sungai Udang. Okey, di mana tapi dia orang dapat sponsorship lah juga SMK Sungai Udang ni dia dapat 5 bilik khusus dengan smart TV, bukan smart TV, smart board, dan juga sistem kamera yang canggih lah, yang boleh track pergerakan pengguna dia, dan siap boleh rakam juga suara yang berlaku dalam kelas. Dia boleh tangkap suara pelajar, tangkap suara guru, dan terus dirakam melalui Google Meet. Itu yang mereka cadangkan, and then daripada rakaman tu dia akan terus dimasukkan dalam classroom. Okey, Google Classroom mereka. Jadi murid-murid tadi boleh menggunakan pautan yang diberikan untuk semak pembelajaran yang mereka terlepas atau mereka tak dapat ikuti pada minggu ataupun hari yang mereka tidak hadir tersebut. Jadi untuk perkara ni berlaku kat sekolah, kalau cikgu nak tunggu peralatan tu memang tidaklah. Saya sendiri boleh jamin itu tidak akan berlaku kalau untuk semua sekolah di Malaysia, kecuali kalau kita tiba-tiba dapat duit runtuh daripada mana-mana kan, atau cikgu dapat satu sponsorship yang sangat besar, sebab peralatannya sangat-sangat mahal, beratus ribu pun. Tapi kalau kita nak buat secara ringkas boleh cikgu. Cikgu rujuklah balik macam mana cikgu mengajar masa PDPR dulu. Dia tak semestinya panjang mengajar sampai 1-2 jam cikgu. Yang penting macam dulu pun kita buat masa saya ingat saya cuma kongsikan sedikit perkara yang saya nak dan mereka bagi tugasan. So perkara tu tadi boleh juga dikira sebagai hybrid classroom. Tapi bila kami datang ke sekolah, kalau cikgu ada buat, cikgu boleh ceritakan, tapi kami tidak kalau cikgu tak ada buat, tak jadi masalah. Ini cuma saya kongsikan apa yang sedang berlaku di Alor Gajah. Ada perkara-perkara yang bertambah contohnya, dan salah satu ialah hybrid classroom ni lah, di mana di sekolah SMK Sungai Udang tempoh hari yang kami pergi lihat, dia belum lagi digunakan, tapi dia dalam proses untuk ditambah baik dan juga diberikan latihan. Jadi idea untuk menyediakan tu sebenarnya datang daripada masalah yang kita hadapi dululah masa pandemik tu kan. Cuma mereka dapat 5 kelas ni dengan siap semua barang-barangnya, cuma yang tiada pada masa tu hanya perabot je. Dan dia datang sekali dengan kelajuan dengan internet berkelajuan tinggi, hampir 800 Mbps. Ataupun tak salah saya itu 800 Mbps lah. Tapi macam kita kalau cikgu nak terapkan ataupun nak memulakan untuk diri cikgu sendiri ataupun mungkin untuk kelas cikgu ke, untuk cikgu memperkenalkan perkara ni pada murid, ini usaha sendirilah, bukan letak KPI baru je kan. Ada yang salah faham kan, bila saya cakap macam ni ada yang suruh nak letak, ni untuk perkongsian saja. Kongsian saja. Kalau cikgu nak buat, cikgu boleh mula rujuk balik pada masa cikgu dekat PDPR dulu, macam mana cikgu jalankan. Begitu juga dengan Smart Classroom ni, hanya ada 2 sekolah saja di Alor Gajah yang ada peralatannya, iaitu SK Sempang 4 dan satu lagi SMK Nanning. Jadi ini pun kita tidak akan lihatlah untuk cikgu. Jadi cikgu boleh abaikan muka surat 10 ni. Bagi muka surat 11, untuk internet ni cikgu tolong tandakan provider. Kalau lebih daripada 1, cikgu kena maklumkanlah. Buat masa ni kita memang ada 3 sahaja, iaitu yang dibekalkan oleh KPM lah. Kalau cikgu ada provider internet yang lain selain daripada KPM, sebab saya percaya kebanyakan sekolah ada tiang yes. Kalau cikgu nak memanfaatkan tiang yes tu memang kena keluar modal sendirilah. Sebabnya yang saya tahu pelannya sangat murah. Cikgu boleh guna 100 GB. Kemudian 100 GB ni kalau kita guna untuk belajar kat sekolah ni tak habis cikgu. Jadi kalau cikgu ada masalah internet tapi di sekolah cikgu, contoh macam cikgu guna Maxis ke Celcom, tapi di sekolah tu memang ada tiang yes. Saya memang galakkan cikgu ambil lah personal ke, ataupun cikgu boleh bincang dengan PIBG untuk ambil personal ke, carikan modem unlock 1, campak SIM dalam tu, gunalah kat mama.
gunalah dekat mana-mana yang bersesuaian. Sebab untuk kebaikan murid-murid saya rasa tak jadi masalah sekiranya cikgu boleh bincangkan perkara tu dan dapatkan bantuan daripada pihak PABG masing-masing, sebab dana yang diorang kumpul pun untuk murid. Okey. Tapi kalau Unify, cikgu nak beli Unify, Maxis, Helcom, memang saya tidak galakkanlah sebab kita memang dah ada providernya. Melainkan kalau KPM dia buat masa ni, kalau kita nak cakap pasal masalah juga, memang banyak masalah. Kalau ikutkan pembekalan ni ada yang tidak sekata, ada setengah sekolah yang dapat Maxis tapi kawasannya untuk liputan Selcom, ada yang juga yang sebaliknya. Ada yang dah ada Unify tepi jalan pun tapi masih lagi guna Selcom. Kemudian isu tentang Unify pula, dia tidak boleh digunakan secara bergerak. Maksud saya dia tak mobile. Bila kita dapat tu, dia akan pastikan dia akan letak dekat satu tempat. Biasanya dia akan pilih pejabat atau tempat yang paling dekat dengan dia punya tu, tiang dia. Tapi biasa pejabat lah, sebab pejabat ada dapat talian telefon semua. So dia akan tarik fiber masuk ke dalam pejabat, kemudian daripada situ dia akan pecahkan. Kalau dulu pada awalnya yang dibekalkan, ada yang dibekalkan tanpa mesh wifi sebab masa tu belum ada lagi mesh wifi. Dia cuma dapat Unify dia, kemudian dia kena buat sendirilah, sama ada menggunakan LAN cable atau menggunakan AP lah, access point. Tapi bila guna access point ni, kita sedia maklum lah, cikgu, kalau guna access point ni memang dia akan kehilangan signal. Dia akan jadi lebih lemah lagi apabila sampai kat penghujung. Jadi kaedah yang sekarang yang paling sesuai adalah menggunakan mesh wifi. Mesh wifi ni dia loss of speed dia tu sangat kurang, antara 5 ke 7% saja biasanya. Kalau ikut pada kedudukan yang betul, kita bila gunakan mesh wifi tu dia takkan jatuh sangat lah. Dan kalau kita sambungkan pula LAN cable pada mesh kita yang pertama ke kedua ke, kita akan dapat pula speed yang penuh untuk internet tadi tu. So tapi kos dia memang agak berat lah. Ada yang antara 1,000 lebih ke atas. Ada juga pilihan yang bawah daripada 1,000 lebih. Tapi pada saya antara jenama yang paling sesuai untuk menggunakan mesh wifi kat Malaysia, antaranya ialah D-Link lah. D-Link, TP-Link. Dia juga pengenalan-pengenalan lain seperti saya ada gunakan kat pejabat ni, kawan saya sediakan MQSys, pun boleh juga. Itu antara jenama-jenama yang boleh dilihat lah. Boleh cikgu cuba kalau cikgu nak buat networking dekat sekolah. Jadi boleh perhatikan, kalau cikgu rasa tak sesuai, tak tahu macam mana, kita boleh dapatkan bantuan daripada JTK, Jawatan Kuasa Teknikal kita yang ada di PKG di PKG Melekit, dia ialah Nabi Mengecik dekat Ganon dan juga Masjid Tanah. So cikgu boleh berhubung dengan mereka, dapatkan spesifikasi yang sesuai untuk sekolah cikgu lah nanti. Kalau cikgu rasa nak kembangkan lagi wifi, sebab banyak sekolah yang saya kunjungi dalam 3 bulan saya berkhidmat dekat PPG Alor Gajah ni, masalah dia sama, masalah dia mesti internet. Nak buat sambungan itu tak boleh, nak hantar ke pejabat ke makmal terlampau jauh. Ada sekolah ada 300 budak dapat 2 router saja, ada sekolah 500 orang pun 2 router juga, ada yang dapat 3, ada dapat 2. Jadi macam tu, perkara-perkara tu kita hanya boleh selesaikan dengan kita melihat option-option lain yang ada lah, dan cikgu paksalah guna dana daripada rakan-rakan di PIBG ataupun mungkin sekolah sendiri mencari sponsorship. Itu antara usaha-usaha tu, itu saya tak nak sentuh. Tapi terpulang pada cikgu, macam saya, antara alternatif yang saya guna, saya akan gunakan satu modem unlock yang saya boleh beli kat Shopee je. Kemudian saya gunakan line Yes saya, di mana kalau sekolah tu memang ada tiang Yes lah. Kalau tak ada tiang Yes, buka Yes pun tak guna. Cikgu carilah provider yang memang sesuai dekat tempat cikgu tu. Kalau cikgu nak buat support untuk makmal contohnya, untuk murid, dan bincanglah baik-baik dengan pentadbir dan juga PIBG untuk selesaikan masalah tersebut. Okey. Kemudian kita ada, kalau kita lihat di sini bawah ni ada pengurusan digital. Yang ini kalau boleh, yang kita nak lihat, kalau tengok ni store operator ni dah ada, kita dah sediakan dashboard tu. Jadi cikgu cuma semak saja. Ni kita boleh tanda ya semua pun tak ada masalah. Cuma nombor 8.1 tu je. 8.1 tu memang saya rasa kalau cikgu ada buat, keluarkanlah. Kalau cikgu tak ada, cikgu boleh tidak je. Kita mula tahun ni cikgu. Seperti saya kata tadi, ni instrumen ni bukan untuk kita cari kesalahan ke apa ke, tidak.
Benda yang tak ada tu cikgu cakap je tak ada. Daripada situ kita akan buat bimbingan, kita akan bantu cikgu. Mungkin kita ada perkara-perkara yang kita boleh buat, contohnya kita buat satu tapak yang universal, semua orang satu sekolah boleh guna. Cikgu 10 sekolah ni kita mulakan dulu, kita gunakan mungkin secara automatik ke, mungkin secara online ke. Kalau cikgu ada idea macam mana nak buat local studio ke dan sebagainya, sila sampaikan, kita terbuka. Jadi kita boleh bina sama-sama, kita akan cuba buat uji lari, kita gunakan untuk 10 sekolah ni. Yang penting kita dapat buat sama-sama untuk menaikkan purata markah DCS kita untuk semua sekolah ni lah, untuk sekolah 10 sekolah ni nanti. Akan datang mungkin tahun depan daripada projek yang kita buat ini, daripada libat urus yang kita buat ini, ya, kita boleh pula sambung untuk bagi bimbingan pada sekolah-sekolah lain dalam daerah kita. Jadi apabila kita semua berjaya capai matlamat cikgu, InsyaAllah bila kita semua dah sampai ke tahap tu, kita dah boleh fikirkan perkara yang lain pula. Contohlah, kebanyakan untuk makluman yang saya ucapkan tahniah sangat-sangat pada semua cikgu. Ya. Esok pun saya akan ulang juga perkara yang sama masa kita bercerita dengan semua sekolah. Masa kita buat libat bimbingan untuk semua sekolah nanti, tentang berapa peratus login yang kita dapat. Itu memang sangat-sangat baik cikgu. Kita dapat 90 ke atas ni memang dah beberapa bulan ni kita mengatasi ke yang lain-lain, daerah-daerah lain dalam Melaka. Nampak kecil, walaupun daerah memang 3 je, tapi sebenarnya pencapaian tu sangat besar. Untuk cikgu bantu login tu kekal pada 90% ke atas. Tapi untuk masa akan datang, kita dah, macam kami di PPDAG, kita orang dah mula untuk menggerak pada penggunaan pula. Sebab itu kami binakan dashboard tu supaya cikgu boleh senang merujuk maklumat yang ada, supaya kita boleh tunjulkan, kita boleh galakkan penggunaan pada setiap bulan. Okey? Baik. Kemudian berkaitan dengan pengurusan pendidikan digital peringkat sekolah ni, cikgu, saya seperti mana saya pergi kat Pekan Terbong tu lagi, saya cadangkan perkara ni sangat-sangat simple. Cikgu kalau dah buat mesyuarat guru, cikgu selitkan saja di dalam minit mesyuarat. Okey. Cikgu bincang dengan guru besar, edit ataupun masukkan di dalam minit mesyuarat cikgu, ada dinyatakan berkaitan dengan perkara ni, dah cukup dah sebagai bukti menunjukkan cikgu dah menjalankan. Sebab benda ni memang cikgu sebut setiap kali masuk mesyuarat pun mesti akan sebut. Tapi kadang-kadang tak diminitkan, tak dimasukkan dalam minit, tak ada ditunjukkan status tindakan seterusnya. Siapa yang PIC yang terlibat. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya hitam putih cikgu. Cikgu jangan jadikan benda ni bebanan. Kalau boleh, make it simple. Bila cikgu dah cakap dalam mesyuarat atau tak cakap pun, tapi cikgu dah ingatkan. Lepas tu cikgu terlupa, cikgu ingat balik kat guru besar, bagi balik cakap dengan ketua, cikgu selitkan dalam minit mesyuarat cikgu. Kalau cikgu buat dialog prestasi untuk sekolah, cikgu buat 4 kali. Dia 4 kali tu ada. Biarkan dia ada maklumat sikit dalam tu. Tak perlu kita paksa orang lain buat laporan, kita tak perlu buat dokumentasi bukan-bukan. Yang penting ada dimaklumkan. Perkara itu dalam minit mesyuarat, dah cukup dah. Itu je untuk bahagian nombor 9 ni cikgu. Okey, itu je yang perlu. Jadi kita dah boleh tanda ya. Kalau ada, yang ni pun saya harap cikgu terus boleh buat, ada seminggu ni, cikgu boleh edit. Edit mana-mana. Sebab mulai daripada 15 hari bulan tu, kita akan keluar ke sekolah-sekolah lah. 17 hari bulan, Hari Senin tu kita akan terus pergi ke sekolah-sekolah. Dan kita akan paparkan jadualnya, sekolah mana dan siapa PIC yang akan pergi. Baik, bahagian rumusan konsultasi ini juga saya, macam saya maksud maklumkan tadi, awal tadi. Apa saja masalah yang cikgu rasa tidak boleh diselesaikan di peringkat sekolah. Okey, ataupun ada mungkin yang perlukan perhatian. Mungkin sebelum-sebelum ni tak ada dapat penekanan daripada pihak PPD atau mungkin daripada JPN atau SSTP sendiri, cikgu maklumkan dalam rumusan konsultasi ini. Okey, maklumkan masalah dia. Nanti saya akan kongsikan satu borang rumusan yang kami jalankan itu tempoh hari dekat Pekan Terbong untuk cikgu-cikgu baca, cikgu-cikgu lihat. Okey, dari situ terpulang pada cikgu-cikgu, bincanglah dengan PGB cikgu, dengan pengetua cikgu, apa yang sewajarnya. Bincang juga dengan guru admin delima, kalau cikgu adalah orang yang sama, tak jadi masalah. Cikgu sendiri tanya, sendiri jawab. Biasanya pengalaman saya dulu masa pegang ICT pegang delima ni, kita yang tanya soalan, kita sendiri jawab. Kita tanya PGB, kita sendiri bagi pandangan kita. Sebab kita yang tahu benda tu, kita bukan orang lain tahu. Memang menjadi perkara biasa cikgu. Bila kita pegang jawatan yang memang orang lain tak nak pegang,
biasanya kita lah yang akan uruskan kesemua ni. Kita jarang kita boleh harapkan orang lain untuk bantu kita lah. Kecuali kalau mereka ada kelebihan di bahagian tersebut. Contohlah macam cikgu ada orang lain yang mahir dalam robotik dan sebagainya, mintalah bantuan mereka untuk merancang aktiviti atau mungkin bantu cikgu untuk buat pemerkasaan digital ni. Sebab pemerkasaan pendidikan kita ni luas cikgu. Dia banyak menyentuh bukan sahaja pada pembelajaran PDP, tapi lebih kepada macam mana murid tu tadi berinteraksi dengan teknologi, macam mana cikgu biasakan mereka. Sampai satu tahap masa mesyuarat yang kami hadiri bersama dengan Tuan Nara, dia kata rujuklah balik SPI tahun 2018 di mana kita dibenarkan atau murid tadi dibenarkan bawa peranti ke sekolah. Tapi cikgu fikirkanlah cara yang terbaik untuk cikgu uruskan peranti tersebut supaya tidak menimbulkan masalah. Tak adalah tiba-tiba budak pergi kat koridor buat TikTok. Tak adalah tiba-tiba cikgu pula dirakam, diviralkan dalam Facebook dan sebagainya untuk mengelakkan perkara-perkara yang kurang manis lah orang kata. Tapi cikgu boleh fikirkanlah mana yang sesuai. Saya boleh bagi contoh salah satu sekolah yang saya bimbing tempoh hari, tapi saya hadir tu bukan sebagai untuk ICT. Saya hadir tu untuk PP3P. Masa saya lihat sekolah tu tadi, sekolah Yoksin ni education Yoksin dekat Kuala Sungai Baru, mereka setiap kelas cikgu, mereka dapat sponsorship untuk smartboard. Dan murid-murid juga digalakkan bawa handphone ke sekolah. Dan diorang siapkan bekas siap dekat depan atas meja guru tu. Clear kelas, bekas clear container tu. Jadi dia letak ke atas meja, murid-murid yang bawa handphone diarahkan untuk letak di situ. Bila guru nak guna sahaja, mereka akan ambil. Mereka akan uruskan. So kalau cikgu berminat nak tengok macam mana dia urus dengan lebih detail, cikgu pergilah buat kunjungan hormat ke, kunjungan ke sekolah SJKC Yoksin untuk cikgu lihat sendiri. Dan ambil idea daripada orang lain dan cikgu gunakan. Kita saling bantu. Kalau cikgu rasa nak minta saya uruskan perkara tu, bincangan dengan guru besar dia, tanyakan boleh ke tidak, boleh cikgu. Cikgu sediakan surat je, sediakan paperwork je. Kita tanya, kita tengok tarikh bila kita nak pergi, yang sesuai. Cikgu kalau 10 sekolah yang nak pergi, kita bawa semua GPICT, kita bawa semua ni, nanti kita fikirkan macam mana. Saya pun masa macam nak minta dengan SSTP macam tu, kalau ada peluang ni kita pergi sama-sama, kita tengok. Kita tengok macam mana sekolah tu buat, kita perhatikan. Kita tak ganggu dia mengajar, kita tengok dia macam mana dia buat. Sebab kat sekolah tu bukan saya puji sangatlah, tapi dia orang ada effort untuk ajar contohnya AI cikgu dalam kelas. Bayangkan dia orang tengah buat tu subjek matematik, sains, tapi ada juga diajar generative AI masa tu. Ditunjukkan macam mana AI tu tadi boleh bantu dia untuk dapatkan penyelesaian, nak dapatkan ni. Bukan nak jadikan pelajar tu malas cikgu, tapi kita nak bukakan minda dia, bukakan dia, biasakan dia dengan teknologi, memberikan peluang pada dia supaya dia dapat lihat perkara tu, dia boleh cuba sendiri di rumah atau bersama ibu bapa dia. Dan mungkin juga apa yang dia buat tu dapat disebarkan pada orang lain, mana kita tahu kan. Itu dah jadi ladang pahala kita jugalah bagi yang Muslim. Jadi itu saja daripada saya setakat ini. Saya harap apa yang saya maklumkan tadi itu tidaklah terlampau berat kepada cikgu, tapi kalau cikgu rasa benda tu beban, tolong hubungi kami. Kita akan bantu. Kalau cikgu rasa tak faham lagi, perkara tu masih tak jelas, sebab ada antara rakan-rakan kita pun hari ni ada yang tak masuk ke Meet mungkin. Kalau dah masuk semua, Alhamdulillah. Sebab ujung nanti kita ada QR code, jangan keluar dulu. Kita ada QR code khusus yang kita akan berikan pada cikgu untuk cikgu daftarkan diri cikgu dalam SPM KPM. Sebab ini dikira sebagai bimbingan yang akan dapat bimbingan sebanyak 2 jam. So kalau kita buat ni selalu, cukup 6 jam dapat sehari dah cikgu. Daripada kita tak dapat apa-apa kosong, sekurang-kurangnya kita boleh ambil kira tahun ni sebagai permulaan dia. Cikgu dapatlah sedikit input daripada kami, dan mungkin dapat idea ke nak buat apa, atau mungkin terangsang untuk buat perkongsian ke, insyaAllah terus hubungi kita orang. InsyaAllah kita cubalah buat kolaborasi sebab kita sekarang ni dalam era yang berbeza. Kita bukan lagi hadir ke sekolah
untuk memantau cikgu. Kita dah tak ada istilah memantau. Macam saya, bila saya masuk PPD ni, saya bersyukur sangat. Saya tak ada istilah memantau datang ke sekolah cikgu. Yang kami buat ialah bimbingan. So apa saja masalah yang timbul, kita akan cuba selesaikan bersama. Kita bukan gunakan peluang itu untuk memaku cikgu ke, untuk membuat cikgu jadi pening ke. Dia tak jadi macam tu dah. Dia lebih pada kalau cikgu tak boleh buat, saya boleh buatkan, saya boleh tunjukkan, lepas tu cikgu guna, amalkan. Itu yang pada saya lah, yang saya akan buat lah. Saya dan rakan-rakan saya, insyaAllah itulah yang kami akan buat, sebab kita nak galakkan cikgu lebih banyak lagi berinteraksi dengan ID5 ni. Kita nak galakkan sekolah tadi membudayakan ID5 ni, sebab ID5 ni satu perkara yang melibatkan duit yang berjuta-juta. Duit tadi tu bukan datang daripada sponsor orang, bukan duit tu datang daripada kita juga, kita yang pembayar cukai ni. Jadi bila perkara tu tak digunakan untuk anak-anak kita, rasa macam rugi pula. Rasa macam rugi sangat-sangat. Jadi hasil dia nanti, kalau cikgu tertanya mungkin DCS ni apa hasil dia, apa gunanya. Hasilnya bukan cikgu dapat anugerah, saya cakap terang-terang. Hasilnya bukan cikgu dapat penarapan yang berbintang macam SSQS dulu. Hasilnya bukan sekadar itu. DCS ni lebih kepada masa depan. Lebih kepada nak menyediakan anak-anak kita ni untuk perkara yang akan dihadapi masa depan. Benda yang dia tak tahu mungkin. Benda yang mungkin perkara tu pada dia baru. Pada dia hebat lah. Kita tengok budak-budak ni main swipe telefon bukan main laju. Main PUBG bukan main hebat. Tapi bila tanya port USB kat mana tak tahu. Tanya USB-C mana tak tahu. Tanya disket pun dia tak kenal. Zaman-zaman dulu ni teknologi dia tak peka. Bila kita tanya dia macam mana nak buat game pun dia tak tahu. Dia tahu main je. Yang tu bahagian tu lah kita nak sediakan cikgu. Kalau andai kata nanti kan akan datang dia orang tak ada profession, dia adalah perkara yang dia boleh buat. Tidaklah seperti sekarang kita dengar ramai yang tak ambil SPM tu, ramai yang dah ambil pula tak nak pula sambung belajar, tak tahu apa nak buat. Ramai yang nak jadi TikToker je cikgu, tak nak jadi orang lain dah, nak jadi influencer saja. Jadi benda-benda itulah yang kita nak buat correctional tu sekarang, supaya masa depan dia, masa depan anak-anak kita, cucu cicit kita lebih terjamin lah, insyaAllah. Tidaklah dia jadi stagnan macam tu je, macam sayang. Dia tak bergerak mana-mana, dia tak jadi apa-apa. Jadi saya harap sangat lah, saya harap sangat, saya minta sangat-sangat bantuan daripada rakan-rakan supaya kita dapat realisasikanlah perkara ni. Dan insyaAllah kalau seperti mana yang saya maklumkan tadi, sekiranya rakan-rakan perlukan bantuan, jangan segan silu. Kalau ada perkara tak faham, ada perkara tak ingat lepas ni, boleh maklumkan pada kami. Kalau nak perlukan kami yang berbincang dengan pihak PGB pun boleh juga, tak masalah. Terutamanya saya suka bercakap, jangan risau. Saya akan cubalah berbincang dengan PGB anda sekiranya ada masalah yang berbangkit, ada perkara dia nak tahu, ada data yang hanya pada kami saja, boleh maklumkan. Okey. Yang lain-lain ni nanti cikgu boleh semak, saya bagikan link dia sekarang kat dalam grup. Saya terus bagi dalam grup, jadi cikgu boleh semak sekejap lagi. Dan di hujung slide tu adalah ini. Ada dua yang saya minta tolong sangat-sangat. Ini link kehadiran dan satu lagi link maklum balas PPT. Cikgu boleh isi sekarang atau cikgu boleh isi selepas habis meet ni, tapi saya harap cikgu isi lah, terutama untuk link kehadiran ni. Saya confirm lah cikgu akan isi link maklum balas PPT ni supaya kita dapat maklum balas yang awal tentang apa pengisian yang kita dah berikan pada hari ni lah. Yang link kehadiran ni wajib isi je dan dia terhad. Jangan cikgu pergi sebar pula kat sekolah. Ni hanya untuk cikgu dalam grup sahaja. Kita setkan 15 je. Kalau tiba-tiba masuk 100 sekarang, hilang kepala kami kat PPD yang juga. Jangan pergi sebar luas pula. Yang ni kongsi dalam grup sahaja untuk masa ni, dan kemudian untuk rakaman sesi ni kita akan berikan dalam grup juga. Saya akan tunggu rakaman ni seperti biasalah. Meet ni dia ada tempoh masa dia. Dia akan masuk dalam drive nanti. Dan cikgu boleh terus lihat dekat kalender. Sebenarnya dia akan muncul dalam kalender. Kalau cikgu buka dekat kalender, okey, cikgu boleh lihat nanti kan pautan tu muncul di dalam bahagian ni lah, bimbingan kelompok pengisian instrumen ni. Hanya sekolah cikgu je akan dapat. Okey.
dan dia ada di dalam link nanti di sebelah bawah nanti akan keluar lah, muncul. Dan selain daripada tu, bila dah keluar link tu, kita juga akan upload ke YouTube kami, YouTube Kluster Pendidikan Digital Alor Gajah, dan kita akan sharekan juga pautannya kepada cikgu untuk cikgu tonton semula atau bagi mereka-mereka yang mungkin tidak dapat masuk pada petang ini. Okey, tapi untuk link kehadiran tu saya tak jamin SPL yang SPL tu saya tak jamin bila dia akan on, sebab sekarang pun SPL pun ada yang masuk dia duk berpusing, ada yang masuk dia tak masuk-masuk kan. Ada yang lancar aje. Macam saya dekat PPT ni saya rasa kita gunakan Unify, jadi insya-Allah lah okey. Tapi macam cikgu mungkin ada masalah lain ke, jadi jangan risau, saya rasa dalam sampai pagi esok sampai pagi esok untuk SPL. Sampai pagi esok tu insya-Allah okey lagi. Tapi mohon sekali lagi saya ulang, dia khusus untuk rakan-rakan sahaja. Untuk akan anda-anda yang berada di dalam grup 10 sekolah ni saja kita setkan 15 dekat situ. Jangan sampai isi sampai dia jadi 100. Kita orang akan semak lah, kalau lebih daripada 15 nanti kan auto lah dia tutup dan tak dia jadi sia-sia lah. Okey. So terima kasih saya ucapkan kepada semua. Sebelum tu saya minta kerjasama semua untuk kita buka kamera sebentar bagi yang boleh untuk kita ambil gambar bersama. Kalau bolehlah. Kita ubah layoutnya. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya. Yang ada sekarang Cikgu Saimi, terima kasih Cikgu Saimi dah buka kamera dah. Handsome ni dah sedia untuk sukan dah tu. Semua yang pakai baju TJ ni saya dah tahu dah ni. Memang dah sedia padang. Boleh bertanya tak? Ya, silakan. Boleh kongsikan balik tak link apa tadi Google Site Kluster Pendidikan Digital tu? Oh, nanti saya bagi dalam grup cikgu. Semua kita bagi dalam grup. Okey, masih. Sekarang ni saya send terus. Sekejap kat situ semua ada. Cikgu tengok lah. Pergi sampai Z ada. Cik Malik, yang untuk yang link Lucas Studio yang pertama tu, dia tak tahulah sebab saya dah pakai akaun saya. Akaun akaun sekolah pun saya dah guna. Dia tak boleh masuk lah. Dia lambat kot? Dia tak bagi masuk. Memang tak bagi masuk. Okey, dia sekarang ni sekejap macam saya sekarang ni memang saya buka dia punya share tu. Sekejap saya check. Dia request access. Request tak request access. Adakah itu hanya PKP boleh tengok? Yang data sekolah fokus tu ialah public. Yang satu lagi tu, sekejap saya tengok balik. Yang satu lagi tu memang dia guna delima. Dia macam ni tu. Kenapa dia tak jadi tu? Okey, yang tu saya buka public jugalah. Saya sebenarnya malas nak buka public sebab nanti kan ada orang lain duk guna data kan. Data tu untuk kita je. Saya gunakan delima. Cumanya delima sekolah dan juga delima sendiri tak boleh. Okey, cuba balik. Yang ni data login delima ni kan. Saya dah public kan. Baru je public kan. Dia ambil masa sikit tu. Ya, saya bagi dia punya link kan. Kita test. Yang ini yang saya dah update tadi. Yang sekolah fokus ni memang public. Ini sekolah fokus ni. Tu Cikgu Alfiza kata pagi tadi tengok. Sekejap saya ambil screenshot jap. Jap. Sekali lagi. Semua orang semak dulu. Sekarang tak boleh pula. Dia merajuk katanya. Tak apa. Mungkin sebab kita tengah meet kot. Sekejap Kalau request access tu Dah okey. Dah okey biasanya dia pasal tu je. Ada benda yang tadi dia menghalang agaknya. Jadi untuk terlibat esok, kami pun terlibat jugalah. Dia secara keseluruhan. Ya. Untuk esok kita ada fokus yang lain. Macam untuk hari ni, kita lebih kepada nak isikan instrumen. Pasal sekolah-sekolah lain tu tak terlibat sama. Kalau untuk esok tu cikgu, kita nak fokuskan pada bimbingan dan juga kekuatan yang kita ada pada daerah kita. Okey? Contohlah, saya tak tahu cikgu ni, yelah ada yang kita kenal, ada yang kita pernah jumpa. Masa saya kat sekolah dulu pun pernah jumpa. Tapi kita tak kenal siapa yang pakar bab robotik, siapa yang pakar bab video kreatif kan.
Sebab kawan-kawan kita ni dalam diam ada yang nak buat doctorate nak dapat PhD lah. Dia tak kena kenal juga orang-orang dia kan. Jadi kita tahu kita punya kekuatan apa. Jadi kita boleh buat bimbingan ke, perkongsian antara sekolah, antara rakan-rakan. Jadi senanglah kita nak dapatkan result yang hampir sama lah. Kurang-kurang kita boleh bawa idea kawan kita atau kekuatan dia ke sekolah kita kan. Kalau selama ni kita jalan solo je, kita dah ada bantuan lah, ada kawan-kawan kita sekali kan. Itu je niat dia macam tu. Dan kalau kita tak ada, contohnya memang semua tak pandai lah, kita bawa pula orang-orang dari luar, minta bantuan daripada SATP, keluarkan bajet dia, kita uruskan program tu di peringkat kita. Jadi sama-sama kita akan dapat. Dan keuntungan untuk rakan-rakan semua, 10 sekolah ni kita memang wajib masuk. Cikgu hantarlah sesiapa pun, cikgu nak hantar diri sendiri boleh, cikgu nak hantar wakil pun boleh, tapi 10 sekolah ni akan sentiasa ada dalam list tersebut sebab anda sekolah fokus SSTP. So contohlah kita buat, ada perancangan kita nak buat berkenaan dengan video kreatif, kita nak jemput seorang cikgu daripada Jasin, Iqbal nama dia, dia memang pakar SKC Melimau, dia memang pakar bahagian video kreatif ni. Jadi kalau cikgu nak tahu macam mana nak buat, jadi 10 sekolah ni akan dapat keutamaan dulu. Orang lain kena isi borang, cikgu tak perlu. Okay, cikgu bagi nama je siapa nak pergi. Cikgu nak pergi, saya letak nama cikgu. Cikgu tak nak bagi orang lain, ada geng-geng lain yang minat nak buat video, boleh masukkan nama dia. Tapi sekolah cikgu wajib pergi. Wajib ada wakil lah. Dan kita cuma ada 5 sekolah menengah, 5 sekolah rendah yang telah dipilih ni. Jadi saya fikir lebih kepada orang kata star lah, orang kata kan. Star school lah. Sebab timbalan kita pun suruh cari nama yang sesuai ni. Nanti cikgu boleh cadangkan. Kalau nama sekolah fokus tu rasa membebankan, cikgu nak nama apa untuk 10 sekolah yang pertama ni. Sebab kita rintis ni. Boleh bagi apa-apa nama, kalau ada terfikir, teringat lah apa saya cakap ni kan, balik-balik kan termimpi kan, beritahu. Sebab kita nak jenamakan untuk 10 sekolah ni, kita jenamakan dulu, bagi kekuatan. Jadi bila kita bina kekuatan ni, kita boleh bawa pula untuk rakan-rakan di sekolah lain. Jadi kita boleh bagi inspirasi pada mereka pula, bantu mereka pula kan. Sebab kalau kita saja yang menang, macam rugilah pula kan, tak berkembang kan. Jadi kita cuba macam tu lah juga. Sebaik mungkin. Okay. Tadi saya dah screenshot sekali, saya screenshot sekali lagi. Standby kan. Cikgu Nanta Kumar dah hilang. Okay, sorry. Cikgu Basanta ada. Okay, Cun. Okay, ada lagi tak yang nak buka kamera? Tak ada Okay, saya ambil dulu. Okay, sedia. 1, 2. Okay, sekali lagi. Sekejap sekali lagi. Ni saya paste dulu. Okay. Sekali lagi cikgu. Freestyle lagi freestyle. Sekejap. Sekejap, tahan tu. Dia kalau screenshot pakai screenshot ni, dia ambil gambar kemudian macam itu. Okey, terima kasih banyak sebab hadir untuk hari ini. Saya harap pengisian hari ini seperti saya kata tidaklah menimbulkan kerungsingan yang baru ya cikgu. Kalau boleh jangan rungsing-rungsing, cikgu isi je bincang dengan PGB, isi je borang tersebut. Nanti kita adjust macam mana, apa yang sesuai untuk kita lah. Okey. Okey, untuk QR tu saya terus kongsikan tadi link. Ada link dekat dalam tu, cikgu pergi pada slide yang hujung sekali. Sekejap dah ada situ. Yang ini, perkongsian sekolah fokus tu, ada slide dalam grup Telegram ni kan. Pergi pada slide yang dua yang hujung. Okey. So itu saja cikgu, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu pukul 3 petang bersama rakan-rakan yang lain insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam. Terima kasih cik. Okay semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Alhamdulillah.